bin Jahsh ketika di mana? Ingat tak? Kau tuan-tuan lupa kuliah. Di Habasyah. Kan mereka tiga beradik, anak-anak Jahsh, Abd, Abdullah, Ubaidillah. Ingat tak? Yang masuk Kristian, dia suami kepada Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah pun berkahwin dengan Nabi. Suami dia murtad. Satu kes di negeri Habasyah. Ada perkataan Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agamanya bunuh. Sebab apa sebab lah? Ulama kata bahas tukar agama bunuh ni sebab apa? Sebab dia tukar agama ke, ataupun sebab kerana dia treason, kerana dia nak kata apa? Khianat lah, apa? Derhaka. Suatu komuniti Islam, orang tak paksa kau masuk. Bila kau masuk, kau dapat zakat, kau kahwin dengan orang Islam, kau dapat protection, kau dapat perlindungan daripada kerajaan Islam, semua kau dapat. Lepas tu esok kau keluar pula. Setelah kau tahu semua benda dalam masyarakat Madinah, kau keluar. Sebahagian para fuqaha kata dia dihukum mati kerana murtad tu sendiri, kerana tukar agama tu. Ada di kalangan para fuqaha menyatakan dia dihukum mati kerana treason, kerana dia khianat. Kalau kerana dia khianat, kalau treason tak berlaku. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Dia menyatakan kalau tak berlaku hal itu, maksudnya dia keluar dan diam. Ada yang berpendapat bahawasanya walaupun majoriti kata dihukum, tapi ada yang berpendapat kata dia tak dihukum, kerana Umar pernah kata Allah sekadar dia keluar untuk tak memberi mudarat kat kita. Mereka berpegang pada pendapat itu. Maka panjang perbahasan ini. Tidak ada orang Islam. Tadi ada ahli parlimen yang berhubung yang cakap dengan saya. Saya kata, saya beritahu, tidak ada orang Islam. Kau orang kena tahu, tidak ada orang Islam yang setuju dengan orang murtad. Tak ada. Tetapi yang orang bahas berbeza, apakah hukuman kepada orang murtad? Adakah dia dihukum kerana murtad, ataupun kerana dia dihukum kerana dia melancarkan peperangan semula, ataupun permusuhan kembali dengan menggunakan kelebihan dia sebagai orang yang telah masuk Islam itu untuk kembali menyerang Islam. Itu. Ketiga, adakah peruntukan kalaulah kata hukuman mati seperti yang disebut oleh sebahagian pihak, adakah jika benda tu awak awak boleh buat dalam keadaan masyarakat hari ini? Let's say kata treason sekalipun, biarlah kata treason sekalipun, derhaka sekalipun, adakah boleh dibuat hukuman mati kepada orang yang keluar Islam di dalam masyarakat seperti Malaysia? Dan adakah jika dibuat, ia memberikan impact yang positif atau negatif, kesan yang positif ataupun negatif? Maka hak penting pada zaman ni apa dia? Hukum ke ataupun dakwah? Dakwah. Yang penting ialah dakwah. Yang penting kita kena tanya sebab apa? Sebab apa orang murtad? Kita kena tanya zakat. Kita kena tanya dakwah-dakwah kita. Kita tanya pengurusan agama kita, sebelum nak tanya macam mana nak hukum pok-pok murtad. Hatta mereka yang kata ada hukuman untuk orang murtad, ada bab yang dinamakan istitab. Istitab bermaksud tak dihukum orang yang murtad, melainkan setelah diminta dia untuk bertaubat. Diminta bertaubat dengan cara diterangkan apa yang dia keliru. Umpamanya dia keliru tentang kenapa Islam suka buat ni, dia keliru. Lalu kita panggil dia, kita kena jelaskan kekeliruan. Tak boleh kata hantar satu ustaz, ni ustaz cakap lah, hang kena dengar, hang bukan ustaz. Tak boleh macam tu. Kena nanti orang yang boleh bercakap, berhujah, menjawab kekeliruan dia, yustatab, diminta bertaubat.
Ini satu bab yang panjang. Nanti kita kena diskusi dalam. Saya masa tak ada. Tapi saya nak cerita, kemudian ada pandangan dalam mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahawasanya anak-anak, ini pandangan yang walaupun tidak majoriti, yang menyatakan anak-anak apabila dia baligh macam diberi peluang untuk dia menentukan agama. Pandangan ini tidak popular, tetapi disebut dalam sebahagian mazhab. Kalau ada orang sebut pun, sebenarnya masih ada mazhab yang sebut. Sebab kalau dia lahir dalam keadaan dia, setiap anak yang dilahir Islam, dia Islam lah. Tapi adakah dia ada majoriti, jumhur kata no, dia Islam. Tapi ada qaul yang menyatakan apabila dia baligh, dia tetap ditanya kembali agama dia. Sebab dia tak boleh, Islam tak boleh berlaku secara ikutan, dia kena berlaku secara rela. Ada pendapat di kalangan demikian, walaupun ia tidak begitu masyhur, tapi ia satu perbahasan yang panjang dalam hal ini. Yang penting kita tak setuju orang murtad. Yang penting kita tak terima orang murtad. Yang penting kita akan menghadapi, berkempen untuk mengelakkan orang daripada murtad. Sekarang isu ni telah dipolitikkan. Ada kata no, tak boleh, bukan saja kita kena hukum orang murtad. Hak kata tu pun tak hukum. Sebab tidak ada mekanisme. Yang ada sekarang ialah kekuatan dakwah. Dan kita kena tahu reaksi. Sahabat saya dulu buat PhD zaman saya, nama dia Ayyash. Dia sebut satu benda yang saya suka dengan tesis dia, iaitu ketika undang-undang Islam dibuat, ketika itu umat Islam ada satu benda yang dinamakan dengan siadah, ketuanan. Bila buat, orang respect. Macam sekarang tuan-tuan, macam katalah Amerika, dia buat apa pun orang duk percaya. Macam mana kita marah pun, orang kata ini jenama Amerika. Tetap dia punya jenama tu, jenama Islam tu hebat. Padahal zaman Islam tak ada siadah, buat apa pun tak jadi. Buat undang-undang murtad bukan menyebabkan orang tak murtad, ramai lagi yang duk teringin nak murtad geram. Kata agama tak ada, sebab terpengaruh dengan pemikiran luar. Lalu akan mempercayai, oh inilah agama teroris, agama apa. Cuba kita pancung satu orang yang murtad di tengah laman, apa akan berlaku? Positif atau negatif? Tuan fikir kebangkitan dunia akan hentam benda ni habis-habisan. Saya bukan tentang hukum tu, tetapi impak positif itu tidak berlaku. Maka ulama kita kena fikir dunia sekarang, dan kemudian orang akan buat undang-undang untuk diri dia. Kalau orang Islam pergi dakwah kalau orang Islam dakwah sekarang orang Islam dakwah di Thailand banyak, kita pun pergi dakwah Thailand. Kalau kita dakwah di Thailand, kalau lah agama lain pun kata kami nak buat macam Islam juga, siapa yang masuk Islam kami tangkap dan kami hukum dia. Lagi negatif. Kemudian kita kata ini undang-undang agama lain pula nak buat, kata dalam negara kita menurut undang-undang agama kami pula tak boleh keluar agama, siapa keluar kami akan hukum. Lepas tu kita ada banyak pusat Islam apa semua kat luar negara yang dakwah, siapa yang dakwah ajak orang lain masuk Islam kami akan hukum kerana dia tak menghormati. Tuan-tuan, bab melawan hukum dalam dunia moden hari ini dengan Islam bukan kuasa utama, hanya menjahannamkan kita sahaja. Nak cakap atas politik bolehlah, tapi cakap atas apa realiti yang berlaku. Ini yang menyebabkan para pemikir bukan tak mau sentuh undang-undang murtad, tetapi meaningless dalam keadaan sekarang, tak ada makna. Yang ada adalah kekuatan dakwah. Orang tak cakap pasal undang-undang macam Zakir Naik, makan Ahmad Didat, tak cakap pasal undang-undang murtad pun, tapi ribuan orang masuk Islam kerana dia. Hak duk cakap nak buat demonstrasi undang-undang murtad pun, bini dia pun kadang-kadang tak dan. Bukan nak kata lah, bukan kata tak bagus kan. Kadang-kadang politik kan saja benda ni. Politik kan saya. Saya tak sokong belah mana-mana pun, tapi saya nak kata kepada PAS, kepada Pakatan Rakyat ni, dan kepada UMNO, Barisan Nasional, nak main politik, jangan duk main agama. Hampa pergi bahas masalah politik, tapi bila semua duk main dengan agama ni, kau ni bubuh dalil kau ni, kau ni umai dalil kau ni. Bila saya kata ni YB Lembah Pantai apa, Nurul Izzah, bila dia hubungi saya kata sebenarnya dia kata dia tak masukkan. Bila orang kata satu kenyataan umum
Kita kena tanya dia. Dia kata dia tak masukkan. Kita kira dia tak masukkan lah. Dia kata dok dia masukkan. Dia kata saya tak masukkan. Dok aku kira hang masukkan. Mana boleh? Dia kata aku yang cakap. Aku tahu kau maksud apa. Dia kata aku tak masukkan. Tak kira aku kira hang masukkan juga. Ini satu benda pelik. Dia kata tak masuk. Saya bukan kerana saya sokong pakai parti dia ke apa. Dia tak masukkan. Tuan-tuan ingat dulu Tun Mahathir apabila dia petikaikan hudud PAS. Saya kata dia tak masukkan hudud tu, dia masukkan hudud PAS. Ada orang kata, oh ini dapat upah UMNO ni. Hak ni lah. UMNO kata, ni PKR upah ni. Macam itulah politik punya selekeh. Kita orang yang duduk pada berunding dengan teks. So kita kena layan semua sama. Kalau dia ni kata saya tak masukkan hak Quran, saya masukkan hak tu maksud dia. Tak kira. Walaupun hang tak masuk, nak kira hang masuk juga supaya hang boleh jadi kafir. Mana boleh? Dia panggil lazimul qaul, laisa bil qaul. Apa yang kita faham, apa yang orang cakap, bukan dia cakap. Saya selalu ajak pada lazimul qaul laisa bil qaul. Ini benda yang digunakan oleh ulama dalam masalah akidah. Kita jumpa satu orang kata, saya sebut dulu. Dia kata kita ni kalau ada duit semua kerja jadi. Kita kata kawan hang murtad dah. Siapa? Dia kata kalau ada duit semua benda boleh jadi. Artinya kalau ada duit macam mana Allah tak nak pun boleh jadi juga. Dia tak kata, kita pergi tafsir bagi panjang sikit. Boleh tak? Tak boleh. Lazimul qaul laisa bil qaul. Sebab tu ulama tidak mengkafirkan Qadariyah. Yang hulu yang mengkafirkan. Qadariyah kata, tuan-tuan tengok bila orang ceramah kan. Segala yang baik ini daripada Allah Ta'ala dan segala keburukan ini daripada saya juga. Itu mazhab Qadariyah. Pasal ahli sunnah baik dan buruk semuanya daripada Allah Ta'ala. Bila kita dengar kawan kita kata macam tu, kita tahu kawan hang masuk mazhab Qadariyah. Kawan tu Qadariyah pun tak kenal. Kadir Adabi dia tahu kan. Kita tak ada kata dia masuk mazhab Qadariyah. Kita pergi tafsir. Kalau kita nak faham, Qadariyah kata baik dan buruk, baikkan daripada Allah, keburukan daripada manusia. Kalau kita nak pergi tafsir bagi jadi panjang, Qadariyah berpendapat ada pencipta lain di segi Tuhan. Sebab yang baik Allah cipta, yang buruk bukan Allah cipta. Ada dua Tuhan lah. Kalau kita nak pergi tafsir. Tapi Qadariyah tak kata yang tu. Dia kata keburukan Allah bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah, bukan maksud Allah tak cipta. Dia ada fenomena lain yang sebut di dalam falsafah. Ini ilmu falsafah. Sebab tu ulama kata dia tak boleh hukum kafir Qadariyah. Dia kata lazimul qaul laisa bil qaul. Apa yang kita faham dia kata, dia tak kata. Jangan kata dia kata. Kita faham hak dia cakap tu memang kalau nak tafsir lagi boleh pi macam tu lah. Tapi dia tak kata. Dia tak kata. Dia kata aku ni alhamdulillah lah rezeki ada. Aku nak buat apa pun boleh. Dia kata dia nak buat apa pun boleh. Benda hak mana semua orang tak boleh, hak macam dengan Tuhan dia jadilah. Kita pergi tambah pula panjang ke dia. Dia tak kata. Maksud dia tu mungkin maksud dengan duit yang ada ni bolehlah, dah yang mana dulu tak boleh lah. Kita boleh pak, tapi kita pergi tafsir bagi panjang. Dia panggil lazimul qaul laisa bil qaul. Ini satu ilmu. Nak hukum orang tu duk kira parti, tak kira dia parti lain, aku tak kira kafir tak boleh. Kita mesti adil lah masalah ni. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.